Orang kalau pandang dunia tu, selera untuk hidup lama kat dunia tu tak ada, serabut sajalah. Hidup lama lagi serabut. Maka barang siapa mendakwah dia cinta kepada Allah tapi disibuk dengan kekayaan, bangunan, kehebatan dunia, maka bohong. Sebab apa bohong? Kerana Allah membenci dunia. Kalau kamu mencintai Allah, apa yang dibenci oleh Allah pun kamu akan benci nanti. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulin karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan limpahan kurniaan, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di dalam taman syurga. Moga-moga amal yang sebegini diistiqamahkan oleh Allah. Sentiasa Allah taala bantu kita, pilih kita untuk disibukkan dengan amal-amal yang sebegini, dan moga-moga kita mengakhiri kehidupan kita, iaitu keinginan dan cita-cita kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala qabul, Allah terima kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan begitu, dan moga-moga kita mati pun dalam keadaan duduk di dalam taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung edisi muzakarah kita, kitab yang berjudul 40 hadis tasawuf. Dan untuk cepatkan pembahasan kita, dan edisi pengajian 40 hadis tasawuf yang sebelum ini kita muzakarah ataupun kita membahas mengenai hadis yang ke-6 bab mempraktik akhlak yang mulia, galakkan untuk infak harta, larangan menyimpan ataupun kedekut, dan cara berhadapan dengan perkara yang syubhat. Dan yang terakhir sebelum ni membahas mengenai hadis ini. Dan sebelum secara ringkasnya, sebelum nak habiskan mengenai hadis yang ke-6 dan kita nak bergenjak pada hadis yang ke-7, sedikit nukilan daripada kitab Ihya Ulumuddin mengenai sebab musabbab atau perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu ada penyakit kikir ataupun kedekut. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada sifat atau penyakit hati yang bernama bakhil ataupun kedekut ini. Amin. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebab seorang itu memiliki penyakit kedekut ataupun kikir ialah disebabkan hubbul mal, disebabkan ada dalam hati dia terpaut kepada harta ataupun cinta terhadap harta. Kerana hati dia ada wujud hubbul mal, cinta kepada harta, menyebabkan dia ada keinginan wangnya tu sentiasa dalam keadaan banyak dan menyukarkan atau susah dia untuk memberi. Cinta harta pula ada terbahagi kepada dua. Sebab apa dia ada cinta dunia dalam hati dia? Sebab dua perkara ni pasal. Orang tu kedekut sebab cinta harta. Orang tu kedekut sebab cinta harta. Kenapa dia cinta harta? Disebabkan dua perkara ni. Pertama, sebab dia ini ada memiliki panjang angan-angan kerana untuk menyimpan harta pada dirinya dan anak-anaknya pada masa hadapan. Itu jadi kedekut. Untuk infak tak mau, orang susah tak mau bagi, ketika datang di masjid surau tak nak keluarkan duit. Kenapa? Dia fikir masa akan datang. Ni kalau duit saya bagi ni, akan datang punya masa nanti boleh jadi berkurangan disebabkan pemberian saya ni. Takut lah. Ataupun dia fikir kalau saya berikan harta ni pada masjid ataupun surau atau pada orang susah yang minta kepada saya, nanti macam mana nanti keadaan anak-anak saya. Sedangkan penyimpanan harta ini adalah untuk anak-anak saya. Kerana perkara ni punya pasal menyebabkan hati dia dimiliki hubbul mal, cinta kepada harta. Kenapa dia cinta harta? Sebab dia memikirkan perkara yang akan datang, disebabkan mungkin kerana duit. Dia fikir macam tu lah,
Mungkin kerana duit yang dikeluar menyebabkan masa akan datang berkurangan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang memberikan sesuatu sedekah bukanlah mengurangkan harta, tetapi menambahkan harta. Yang kedua, kenapa hati dia ada hubbul mal, cinta kepada harta? Memang hatinya itu menyukai dengan harta, sehingga dia memikirkan hartanya itu bagaimana dalam keadaan menambah. Tadi dia susah nak keluarkan duit untuk masjid, untuk surau, infak, bagi ke orang miskin, bagi pada golongan asnaf, anak yatim, orang susah, kerana dia memikirkan masa akan datang. Kerana harta yang saya bagi ni boleh jadi harta ni menyebabkan kurang masa yang akan datang. Kedua, tak, memang penyakit dia tu jenis gitu. Dia tak boleh nak bagi, tak boleh. Sebab kalau dia bagi, dia faham harta dia akan berkurang, dan jenis dia tu tak boleh harta berkurang, mesti harta nak kena banyak. Dan Imam Ghazali sebut, bukan saya sebut, saya ulangi balik, Imam Ghazali sebut, bukan saya sebut, sekiranya penyakit ini masih melarat pada hati orang tua, maka sukar untuk dihilangkan. Kalau orang tua ada penyakit macam ni, penyakit nombor 2, penyakit pertama dia tak ada lah sebab dia tua dah, anak-anak pun dah besar dah, tak ada. Nombor 2 ni, yang sentiasa pantang kalau harta berkurang, kalau sampai dah tua ada sifat macam ni, memang teramat-amat sangat untuk dibersihkan atau untuk dikeluarkan, jadi payah dah. Moga Allah Ta'ala pelihara hati kita semua, amin. Yang kedua adalah mengenai ubat kedekut. Pertama, sebab apa? Sebab cinta dunia, cinta harta. Sebab apa ada timbul cinta harta? Disebabkan mungkin kerana dia memikirkan masa yang akan datang, hartanya kurang. Yang kedua, memang jenis dia tu tak boleh tengok harta kurang. Dia risau kalau pemberian dia tu kepada masjid, kepada surau, golongan fakir miskin, anak yatim, nanti mengurangkan duit dia. Yang kedua, ubat kedekut adalah qanaah. Cukup apa yang ada. Menyebabkan seorang itu akan terhindar daripada kedekut kerana dia memahami konsep qanaah. Dan qanaah ini saya tak akan bahas banyak sebab akan ada hadis khusus membahas mengenai qanaah. Yang kedua adalah ingat mati dan mengambil pengajaran kepada orang-orang yang kumpul harta, akhirnya mereka pun mati juga. Mengambil iktibar kematian orang yang kedekut. Orang yang mati meninggalkan harta yang banyak, akhirnya kubur dia pun sempit sama juga. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal sedangkan dia meninggalkan harta yang banyak. Saya ulangi balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal sedangkan dia tinggal di dunia harta yang banyak, maka di akhirat Allah akan ciptakan ular yang besar, akan hambat dan akan menerkam dia. So orang yang faham kondisi meninggalkan harta yang banyak, dia akan kurangkan harta dia dan terhindari daripada sifat kedekut. Yang seterusnya adalah mengenai yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita tarbiyah anak tu dalam keadaan orang yang takwa, setelah kematian kita jangan risau, Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan rezeki kepada mereka. Kalau kita tarbiyah mereka jadi anak saleh, setelah kematian kita, insya-Allah rezeki dia tu jadi murah nanti. Yang seterusnya di antara ubat supaya terelak daripada kedekut adalah sentiasa menghadiri majlis ilmu atau membaca hadis atau Al-Quran mengenai ancaman-ancaman orang yang menyimpan harta, supaya ada rasa ketakutan kepada azab pada orang yang menyimpan harta ataupun kedekut tak nak keluarkan harta. Dan juga membaca mengenai fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan pahala besar daripada nas Al-Quran dan hadis, dan menghadiri majlis ilmu yang banyak membicarakan soal mengeluarkan harta. Yang seterusnya supaya terelak daripada kedekut adalah memberi dalam keadaan perasaan hati yang tak rela. Bagi je lah, walaupun hati itu berat bagi. Nanti lama kelamaan dia akan jadi satu tabiat,
sudah jadi kebiasaan. Kalau tak keluarkan duit dalam satu hari, gelisah nanti. Maka cara yang terbaik dihindar ataupun ubat kikir kedekut adalah setiap hari pergi masjid, pergi surau, keluarkan duit lah. RM1. Kalau kita ada yang berada sikit, 50 kan, berada sikit lah, tak banyak. Kalau berada banyak, 100 bagi dia kan okey. Akan keluarkan sehari 100, lama-lama nanti akan ada keinginan untuk banyak memberi nanti, ataupun 100 bagi dia biasa je ada di, sudah jadi tabiat, kena mujahadah sikit. Okey, sebelum mengakhiri mengenai sebab musabab dan ubat kikir kedekut, kisah yang dikisahkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita dah cerita dah hari tu, jangan kalah dengan kedudukan anjing. Anjing pun ada sifat pemurah, apatah lagi kita. Apakah kita lebih hina daripada anjing? So rasa dalam hati tu, saya kalau tak ada pemurah tu, saya lebih hina daripada anjing. Jalan tengok anjing kurap tu, tanam dalam hati, dia lagi mulia daripada saya. Kan cerita itu hari kan, Imam Ghazali sebut ada orang yang musafir perjalanan, kemudian dia tengok seekor anjing, ada bangkai, dia pergi, kemudian dia bawa geng dia 20 orang main makan, sedangkan dia duduk tepi, dia tak makan pun. 20 orang ni, 20 orang tak, 20 ekor ni balik, baru dia pergi makan. Kan dia ada sifat ithar, mengutamakan orang lain, sepatutnya lebih kita lagi lah. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ila akhir ayat dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-9, juz 28, surah yang kedua. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala begitu takjub, Allah terpersona dengan seorang sahabat yang mengutamakan orang lain, sedangkan dia lebih berhak nak menerima, dia lebih perlu, tapi dia memberikan pada orang lain. Allah begitu takjub dan Allah turunkan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ithar, mengutamakan orang lain, biar kita susah untuk menyenangkan orang lain, ataupun macam ni, biar kita susah untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Kena ada sifat pegangan macam tu. Sambung pada hadis yang ke-7. Bab sifat orang-orang yang beriman dan sifat ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian ibu kepada Sayyidina Anas memberikan anaknya yang Anas ini kepada baginda untuk dia sentiasa berkhidmat. Dan kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, aku terpegun dengan layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika satu hari Nabi suruh aku buat satu kerja, kemudian aku tak buat sehingga Aisyah memarahiku, dan Nabi kata, Aisyah jangan marah kerana dia berkhidmat padaku, layanlah dia dengan layanan yang baik. Sampai Nabi tak backup isteri, Nabi backup aku. Ini di antara layanan akhlak Nabi SAW pada orang yang berkhidmat kepadanya. Sepatutnya kita layan orang yang kerja dengan kita atau bawahan kita dengan layanan macam tu, baru orang bawahan ada respect dengan kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bukanlah dengan bercita-cita dan dakwaan semata-mata, akan tetapi iman adalah apa yang berada di dalam hati dan amalan membenarkannya, yakni amalan sesuai dengan apa yang dipercayai oleh hati. Maksudnya iman adalah apa yang kita yakini dalam hati dan diterjemahkan dengan bentuk af'al atau perbuatan. Ilmu adalah ilmu dengan lidah dan ilmu dengan hati. Maksudnya ilmu terbahagi dua, ada ilmu dengan lidah, ada ilmu dengan hati. Ilmu hati dengan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu lidah adalah hujjah Allah ke atas anak Adam.
ilmu terbahagi kepada dua. Kalau ada ilmu hati, ada juga ilmu lidah. Kalau ilmu hati adalah ilmu yang bermanfaat, kalau ilmu lidah adalah ilmu yang akan didakwah oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat kelak. Ataupun kalau ilmu lidah saja, ilmu yang boleh menyebabkan di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, ada 11 ulama-ulama yang dikatakan yang mana ilmunya adalah ilmu hati, bukanlah sekadar ilmu lidah. Okey, ilmu yang dimiliki oleh seseorang adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimiliki oleh hatinya, bukan hanya sekadar lidah, terbahagi kepada 11. Nak tahu karakter satu orang ahli ilmu yang mana ilmu dia dikatakan ilmu hati, ataupun ilmu yang ada adalah ilmu yang bermanfaat, nak tahu pada karakter seorang itu yang kita nak gali ilmu kepadanya, diperhatikan 11. Ataupun bolehlah kita katakan saya tu kena ada 11 ni, macam tu lah. Supaya ilmu yang diperoleh itu ilmu bermanfaat. Saya kena ada 11 perkara. Boleh kata, jangan kita tengok orang, tapi kita tengok diri kita. Supaya ke-11 ini ada pada diri kita, dan barulah kita boleh kata ilmu yang ada tu ilmu manfaat. Kalau tak ada 11 perkara ni, maka ilmu kita hanya di lidah sahaja. Takut khawatir di akhirat tak diampuni oleh Allah, akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita pelajari ilmu kan, maka perlu yang kita perhatikan beberapa ni. Pertama, ciri-ciri ilmu bermanfaat kepada seseorang ataupun ilmu dia itu berdasarkan ilmu hati. Pertama, zuhud, tidak mencintai harta, pangkat dan juga kemasyhuran, dan dia akan mengelak daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan cinta harta, iaitu duduk dengan orang yang banyak harta. Dia akan hindar, dia tak mau. Dan juga dia akan elak sekiranya sesuatu yang boleh dia ada pangkat, jawatan ataupun kemasyhuran, famous, maka dia akan elak semampu mungkin. Maka itu keadaan pertama. Orang yang ilmunya tu ilmu hati, berdasarkan ilmu yang hati, ilmu manfaat, dia akan zuhud, dia tak mau kepada harta, dia tak mau pada pangkat, dan tak nak kepada kemasyhuran. Saya dah sebut dah dalam kitab Tanbihul Mughtarin, dikisahkan seorang pemimpin nak memberikan sesuatu kepada tabi'in, seorang alim memberikan jawatan, maka dia lari keluar daripada rumah, tak mau. Sebab dia tahu ada pemimpin datang rumah nak berikan jawatan kepada dia, maka dia lari rumah, dia tak mau. Sampai tahap begitu kerana dia tahu itu akan merosakkan kedudukan hatinya. Yang kedua, sudah pasti ilmu yang dimiliki dia amal. Yang ketiga adalah dia akan sentiasa sibuk mengajari ilmu-ilmu yang memberi manfaat di akhirat, dan akan membicarakan ilmu mengenai kegemaran ke arah amalan saleh. Dia akan sibukkan ajar ilmu, bukan ilmu debat, bukan ilmu yang debat khilafiyah, fur'iyah, tak. Dia akan sibukkan mengajar ilmu yang mana membawa masyarakat kepada kegemaran amal, membawa kepada masyarakat memikir soal akhirat, bawa masyarakat muhasabah, bawa masyarakat dalam keadaan banyak tafakur, renung soal akhirat. Yang keempat, merasa dirinya jahil ataupun tawadhu. Dia rasa diri dia ni bukanlah orang yang alim, diri dia perlu menghadiri lagi majlis ilmu. Begitulah keadaan diri seorang yang walaupun dia banyak ilmu dah, tapi dia tetap akan duduk dalam majlis ilmu ulama lain. Itu tawaduk dia. Walaupun ulama yang cakap tersebut lebih muda berbanding dia atau lebih kurang ilmu berbanding dia, tetap dia akan mempelajari ilmu. Dia rasa diri dia itu dalam keadaan kedudukan yang jahil. Yang kelima, tidak sibuk dengan kebagusan atau keelokan makanan, minuman, pakaian, tetapi dalam keadaan sederhana dalam perkara-perkara tersebut. Saya rasa orang alim yang sebegini ataupun ahli ilmu lah, yang sebegini tak akan sibuk dengan pakaian yang kemas, yang rapi kan. Rapi kemas boleh, tak akan sibuk dengan pakaian yang berwarna-warna, sini merah, sini hijau. Dia kebagusan, keelokan pakaian
dia tak akan sibuk. InsyaAllah dia tak akan letak gambar bubur dekat Facebook, saya makan ni hari ni. Orang jahil mungkin buat macam tu lah kan, orang awam. Tapi ahli ilmu tu terhindar daripada perkara-perkara tersebut kerana dia bukan masyghul, dia tak ada sibuk dengan perkara tersebut. Dia sibuk hubungan dengan Allah, mentarbiah manusia kan, membawa manusia kepada Allah. Tak ada masa lah untuk diperhatikan soal makanan yang hebat-hebat, soal minuman yang hebat, segi pakaian hebat, tu semua dia akan hindari nanti. Hidup dalam keadaan sederhana. Yang seterusnya, yang ketujuh, tidak cepat dalam mengeluarkan hukum. Tidak cepat dalam mengeluarkan pendapat atau hukum. Sentiasa berhati-hati dalam menghuraikan masalah agama. Sambung. Masih lagi yang ketujuh ni. Sekiranya ada orang yang lebih ahli berbandingnya, maka dia akan berusaha sedaya upaya supaya orang mengajukan soalan kepadanya bukan pada diri dia, kepada diri orang lain, bukan pada diri dia. Maka karakter ahli ilmu yang sebenarnya adalah dia berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa ataupun berpendapat. Di zamannya atau di kampungnya, di negerinya, ada orang yang lebih alim berbanding dia, maka dia akan elak sedaya mungkin tidak menjawab persoalan ditanya oleh orang dan diminta supaya ditanyakan kepada orang yang lebih alim daripada dia. Bukan tanya saya, kalau tak tahu apa tanya saya. Sikit-sikit ada isu, sikit-sikit dia nak suara di Facebook, di mana tidak, dia akan mengutamakan orang lebih alim untuk membahas isu tersebut atau hukum tersebut. Dia akan mengambil cara yang untuk banyak berdiam. Yang ke-8, mengambil berat tentang ilmu rohani dan penyucian hati. Dia akan sibukkan dengan ilmu penyucian hati, ilmu zikir, dia akan sibuk dengan macam tu. Yang seterusnya, hatinya memiliki keyakinan yang mendalam dan penuh kepada Allah Ta'ala. Maksudnya urusan-urusan dunia dia, orang ahli ilmu tu dia tak akan takut. Kerana dalam istilah ulama tasawuf mengatakan, sekiranya ulama itu adalah ulama yang hakiki, ulama yang sebenar, ahli ilmu yang sebenar, maka Allah Ta'ala tak akan membuat dia penat dalam urusan mencari rezeki. Kerana Allah lah yang akan mencurah-curahkan rezeki kepadanya. Saya ulangi balik, ulama tasawuf, mutasawwifin mengatakan sekiranya seorang ahli ilmu, kita guna bahasa ahli ilmu lah, seorang ahli ilmu yang sebenarnya, maka orang ahli ilmu tersebut tidak akan dipenatkan oleh Allah untuk mencari rezeki, melainkan Allah lah yang akan mencurahkan rezeki kepadanya. Maka dia tak akan risaulah soal kehidupan yang akan datang, macam mana makan, macam mana minum, benda tu dia tak akan sibuk. Yang seterusnya, hatinya dipenuhi dengan khasyah, hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Sayyidina Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari boleh katakan keraplah malam, tapi cuma satu riwayat tersebut, Sayyidina Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu satu hari malam tu kalih belah sana, kalih belah sini, tak boleh nak tidur. Maka apa kata Sayyidina Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu? Ya Allah, neraka telah curi nyenyaknya tidur saya, ya Allah. Neraka telah curi nyenyaknya tidur saya, ya Allah. Maka dia keluar daripada tempat tidurnya tu, pergi salat, doa, nangis sampai ke subuh. Maka hati ahli ilmu tu dipenuhi bukan dengan rasa bangga, dengan rasa nak dihormati, nak dipandang oleh masyarakat, tak, tapi hatinya dipenuhi dengan khasyah ataupun khauf, iaitu hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 ini sahaja. Wallahu taala a'lam bisawab. Pertama dia zuhud, kedua adalah mengamalkan ilmu, yang ketiga adalah sibuk mengajar masyarakat ilmu-ilmu yang menyibukkan kepada Allah Ta'ala, bukan khilafiyah, furu'iyah, bukan ilmu berdebat, bukan. Yang keempat adalah sentiasa merendah diri, tawaduk, sentiasa rasa diri perlu kepada ilmu jahil. Yang kelima adalah tak sibuk dengan kebagusan, keelokan, kehebatan makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, tak.
Yang seterusnya menjauhkan diri daripada bertemu dengan orang yang memiliki pangkat, orang kaya dengan tanpa keperluan, juga ditinggalkannya. Takkan pergi pada menjumpai orang yang ada pangkat, orang yang kekayaan tanpa keperluan, jangan pergilah. Keperluan maksud sini dakwah maksudnya. Kalau tak ada tanpa keperluan, janganlah. Sekiranya mereka datang pun, kalau boleh elak, jangan. Imam Sya'rani mengatakan orang yang berada pada jalan ini, dia sebenarnya kena mengharamkan hatinya daripada hendak sesuatu daripada tangan-tangan orang kaya. Jangan. Kerana sekiranya kita pergi pada mereka rasa, wah, tengok orang-orang ahli ilmu perlu kepada aku. Itu satu perkara yang aib lah, benda tak bagus, membesarkan ego dia lagi kan. Kalau boleh elaklah, janganlah kalau boleh. Sebab tu saya suka cara Imam Sufyan As-Sawri kan. Cara Imam Sufyan As-Sawri yang duduk dalam majlis ilmunya hanya orang-orang fakir saja. Orang yang ada kekayaan disuruh tinggal dulu kekayaan, baru duduk dalam majlis ilmunya. Imam Sufyan As-Sawri guru Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Sufyan As-Sawri pun nak elak hati dengan sedemikian, apatah lagi kita yang mutaakhir punya zaman ni kan, lebih berhati-hati. Yang seterusnya, tak cepat dalam mengeluarkan hukum atau pendapat, berhati-hati. Kalau ada ahli ilmu lain, dimintakanlah pada ahli ilmu untuk kupas. Dia akan lebih memilih untuk berdiam. Disibukkan juga mengambil berat tentang ilmu rohani, penyucian jiwa ataupun tazkiyah. Dan juga hati dia tak akan ada rasa khawatir soal rezeki yang akan datang. Dan juga hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Sambung pada hadis yang seterusnya, pada hadis yang ke-8. Dia banyak sikit lah. Ada yang saya tak ambil lagi ni. Ada banyak lagi. Nanti saya sambunglah hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faham tadi bab kedekut tadi tu, penyebab ubat dengan karakter orang yang beriman. Bukan sahaja mengakui dia dalam hati, diterjemahkan segi perbuatan dan karakter-karakter ahli ilmu, yang mana dikatakan ilmunya itu adalah ilmu daripada hati, ilmu yang memiliki kemanfaatan. Itulah ciri-ciri dia tadi tu. Moga kita tergolong pada golongan begitu. Amin. Bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berpada dengan dunia dengan yang paling sedikitnya, dan tidak digalakkan bercampur dengan orang-orang kaya. Bukan saya sebut orang sebut Ustaz Aslam ni marah dengan orang kaya. Bukan saya marah, bukan saya sebut. Bukan saya sebut. Saya cetak ilmu. Perbanding dengan ulama ni hampir 1000 tahun lepas tau. Karang ni. Bukan saya sebut. Saya ulang balik musannif yang sebut, pengarang kitab yang sebut. Kemudian kita tengok apa pula Nabi sebut. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Aisyah radhiyallahu ta'anha. Kenallah Aisyah siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita juga hari itu hadis yang masyhur, tapi hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah. Nabi tengok Aisyah tu ambil kain lain tampal pada pakaiannya. Dan Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, aku suka pada perbuatan kamu tu, iaitu perbuatan yang tidak meminta pakaian lain, tapi ada pakaian yang koyak, mengambil pakaian lain ditampalkan, kain lain ditampalkan. Itu di antara amalan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW yang paling Nabi SAW sayang. Kerana sahabat tanya, kalau perempuan siapa Tuhan sayang? Aisyah. Tapi kalau daripada kalangan lelaki, siapa Tuhan sayang? Ayah kepadanya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah lain mengenai Aisyah radhiyallahu anha yang saya cerita itu hari, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berikan bantuan kepada para janda, khususnya diawalkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Aisyah daging tersebut, kemudian ada yang meminta, maka kesemuanya diberikan pada orang yang meminta. Ketika petang, pembantunya kata, wahai Aisyah, kenapa tak berikan sedikit tinggal? Ni kita nak buka puasa, nak makan apa ni? Lah ya ke, lupa lah habis bagi semua pula. Tak apalah, kita minum air dengan kurma je lah. Dah hati tu suka memberi kan. Begitulah jadinya. Nah, daripada Aisyah radhiyallahu ta'anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
seandainya kamu hendak menurutiku, saya ulang balik, seandainya Nabi sebut hadis riwayat Aisyah, nanti rawahu Tirmizi, Abu Naim Al-Arba'i Sufiyah tu boleh baca dekat bawah tu, hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim fi Mustadrak, boleh baca kat bawah tu periwayatan hadis. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu hendak menurutiku, menurut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, faham betul siapa yang nak ikut aku, maka berpadahlah dengan dunia sekadar bekalan orang yang menaiki tunggangan, yakni berpada dengan sedikit daripada harta dunia. Ini nasihat untuk siapa? Siapa yang nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mendakwah dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memperhebatkan kekayaannya, bohong. Bohong. Maka ahli ilmu tu lebih kena jaga perihal ni. Dan berhati-hatilah ketika bercampur dengan orang-orang kaya. Apa mudarat dia? Saya tak akan sebut hari ni. Edisi kuliah yang akan datang lah kita sambung nanti banyak sangat, banyak-banyak sangat. Nanti ada insya-Allah. Imam Ghazali akan sebut kenapa Nabi kata elaklah, berhati-hatilah bercampur dengan orang-orang kaya. Kenapa? Ada apa pada mereka ni sehingga Nabi kata jaga-jaga dengan mereka. Nanti akan ada pembahasan. Okey, mengenai perihal berpadah dengan dunia. Okey, ada pembahasannya. Dalam kitab Tanbihul Mukhtarin karangan Imam Sya'rani rahimahullah, ada pembahasan. Pertama adalah, dia ada poin, berapa poin ni? 32 poin. Ni kalau kat otak saya ada lain lagi, saya bagi lagi tadi. Okey. Perlu kita fahami, satu cerita tu saya tak sebut, lupa nak cerita. Dalam bab kikir tadi tu kedekut nak cerita, tapi sesuai juga cerita dalam pembahasan ni saya cerita. Imam Ghazali ada cerita, ada seorang raja, dia memiliki dua mangkuk yang mahal, yang tak semua rakyat ada, dia sahaja ada. Ditanyakan pada ahli hikmah, apa pendapat kamu dengan dua mangkuk atau bekas ni? Kata ahli hikmah, itu adalah ujian bagi kamu. Ini akan menggelisahkan kamu, ini akan ujian tertimpa pada kamu. Kata raja, takkanlah mangkuk ni pun satu ujian. Akhirnya setelah seminggu, satu mangkuk ni pecah. Maka raja kata, betul lah cakap ahli hikmah tu. Ini ujian bagi saya, menyebabkan lepas pecah, hati pun pecah. Hati pun, ya Allah, kenapalah pecah macam ni. Akhirnya semangkuk lagi dicuri oleh orang. Maka kata raja, baru kau faham apa maksud ahli hikmah tu. Memiliki yang mahal, yang mewah, yang besar, tak dimiliki ramai orang, sebenarnya adalah ujian untuk diri kita. Nah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku, iaitu Nabi SAW, diutus untuk merobohkan dunia. Maksud dia merobohkan sifat keduniaan yang ada pada hati, bukan untuk membangunkan dunia. Aku ni utus untuk memecahkan pada hati-hati orang ada sifat keduniaan. Maka aku diutus untuk memecahkan itu, bukan aku diutus untuk membangunkan bangunan. Kisah yang kedua, ketika kepimpinan Sayyidina Umar atau Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tu dapat khabar bahawasanya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu di luar rumah dia tu dibangunkan pagar kat depan rumah tu, sekeliling rumah bangunkan pagar, ada pagar dia buat. Bila Sayyidina Umar tahu apa Sayyidina Umar buat, Sayyidina Umar tulis surat hantar kepada Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda buka kertas. Sayyidina Abu Darda kata, sejak daripada ibu kamu meninggal, Nabi SAW meninggal, apa yang menyebabkan keinginan kamu nak membangunkan pagar-pagar di keliling rumah kamu? Wahai Abu Darda, janganlah kamu tutup ataupun kamu letak kertas aku ini, melainkan terlebih awal robohkan semula balik ini. Ini kata siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar apa? Khalifah. Ketika kepimpinan Sayyidina Umar ni, kata Sayyidina Umar dah robohkan. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sekiranya tahu menteri-menterinya memiliki pakaian mahal, maka dilucutkan jawatan. Tak boleh. Tak boleh pakaian-pakaian mahal, tak boleh.
Maka satu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tercungap-cungap nak khutbah, datang lambat. Kata Sayyidina Umar, mohon maaf, aku tak ada pakaian. Satu pakaian ni je aku ada. Ni pun tadi aku basuh tak sempat, nak kering. Minta maaf, khatib. Aku ni khatib datang lewat untuk khutbah. Alangkah baiknya semua kepimpinan-pemimpinan negara Islam ada Umar. Macam kepimpinan Umar tu, Masya Allah. Moga-moga begitulah, khususnya di Malaysia kita. Amin. Tak boleh membangunkan bangunan yang lebih sikit, tak boleh, sehingga Sayyidina Umar akan suruh supaya dirabahkan. Yang ketiga, Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah, tabi'in, berkata, siapa yang tidak memberi hartanya kepada orang miskin dan sibuk mengumpulkan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia dalam keadaan miskin dan tidak akan merasa sifat mencukupi. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah mengatakan, siapa yang tak memberikan sesuatu harta yang banyak kepada orang miskin, Allah akan jadikan hati dia miskin, tak cukup-cukup. Pada riwayat lain pula, Sayyidina Wahab bin Munabbih sebut, Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah sebut, memasukkan unta ke dalam lubang jarum itu mudah berbanding orang yang banyak harta kalau nak masuk dalam syurga itu satu perkara yang susah. Nak masuk, jangankan unta, semut pun kadang susah nak masuk. Tapi itu kata mudah lagi berbanding kalau orang banyak duit tu, Allah, susah nanti. So kita kena matang sikit pemikiran kita. Jangan duk katak bawa tempurung hidup kita dunia, jangan. Kita ada kehidupan kita yang kekal akhirat. Kalau nak mudah, fikir-fikirlah urusan dunia kita macam mana. Yang seterusnya, yang keempat, Sayyidina Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, tidak ada satu orang pun yang menghiasi bangunan mereka kecuali dikhawatiri akan mendapat azab pada bangunan tersebut. Azab bangunan rumah tersebut maksudnya apa? Tidak ada kedamaian keluarga dan rumah tersebut. Itulah azab yang paling kecil, azab yang paling besar, wallahu a'lam. Sambung, Sayyidina Ammar bin Abdul Aziz berkata kepada ketua masjid, ada satu masjid, pengurusi masjid atau nazir masjid tu, dia ada satu tingkat, tapi dia banyakkan dia tambahkan satu tingkat. Cerita ni sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, alangkah baiknya penambahan bangunan satu tingkat, duit itu diberikan pada orang miskin di sekitar masjid. Itu lebih baik daripada kamu bangunkan bangunan satu lagi. Padahal haknya ada hak pada orang-orang miskin, bukan untuk dibangunkan satu tingkat. Seorang kan masjid-masjid kan sibuk bangunkan tu, bangunkan ni lagi luaskan ni. Padahal orang banyak tu ya kadang. Tapi lebih baik duit tu diberikan di sekeliling kampung tersebut pada orang miskin. Kerana dia tu ada sifat untuk membangunkan kan. Di rumah Allah pun dia nak buat macam tu juga. Tapi kalau rumah Allah dibangunkan pun supaya jangan dibangunkan, lebihnya diberikan pada orang miskin, apatah lagi rumah kita. Kalau rumah Allah pun tak boleh nak dibesarkan, lebih baik diberikan pada sekeliling orang miskin, apatah lagi rumah kita kan. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yang keenam berkata, saya pernah masuk ke bilik isteri Nabi SAW, ternyata atapnya dapat disentuh dengan tanganku. Kecil ya. Kalau kita tak ikut Nabi SAW, tak ikut sahabat, siapa lagi kita nak ikut? Kita nak ikut orang putih, apakah itu diperintahkan untuk kita? Cuba kita renung-renungkan. Yang seterusnya, Ahmad bin Harb rahimahullah berkata, siapa yang melihat suatu bangunan dengan syahwatnya, dengan pandangan tergoda tanpa mengambil pelajaran, maka Allah Ta'ala akan mencabutkan manis ibadah ketika dia melakukan ibadah. Dia pergi daurah untuk mengkhusyukkan solat, dia pergi sana dia belajar tak khusyuk juga. Sebab ni dia punya salah. Ada keduniaan dalam hati, ada hubbud dunia, cinta pada dunia, untuk menghebat-hebatkan urusan keduniaan. Ini menyebabkan terhindar daripada khusyuan khusus ketika salat, ataupun manis ibadah tu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam karangan Syekh Ahmad As-Sumit rahimahullah, seorang raja bangunan rumah dia baru siap, dia panggil ramai orang datang makan. Ketika orang-orang keluar, akan ada pengawal kat luar, akan tanya, apa kamu punya pendapat? Tolong komen Zat. Semua komen apa? Ui, hebat. Akhirnya panggil golongan Az-Zahid, golongan zuhud datang. Ini minta kena pancung lah.
Minta nak kena tembak kot. Dia panggil golongan ahli zuhud sekali. Wah, zuhud pun makan-makan keluar. Pengawal tanya, apa pendapat kamu? Oi, ada 2 kekurangan yang besar aku nampak kat sini. Bangunan mewah ni. Ya, aku nampak 2 kekurangan besar. Oi, orang korporat datang, orang arkitek datang, semua datang kata sempurna, baik. Apa kekurangan? Akhirnya dibawa kepada raja. Hadap di hadapan raja. Akhirnya raja tanya, apa 2 kekurangan tu? Pertama adalah penghuninya tak boleh berlama-lama dalam ni. Hebat apa ni? Akhirnya dia akan ke kubur. Hebat apa? Sat saja dia duduk. Sat lagi dia mati. Tak sempat nak duduk berjam-jam. Yang kedua adalah bangunan ini masa akan datang akan roboh nanti. Datang kiamat, boom, hancur. Sedangkan kedudukan syurga 10 lipat kali ganda luasnya dunia. Syurga di akhirat, ia dalam keadaan kekal. Ini ada kekurangan. Moga Allah SWT jagalah hati kita ni. Sambung, Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, siapa memikirkan tentang dunia, macam mana rumah aku nak besar, rumah kawan tu dah besar, rumah saya macam nak besar, kawan tu ada 2-3 biji kereta sport lagi, kereta saya kereta gini, macam mana Allah, tak tenang tidur. Barang siapa fikir mengenai tentang dunia, nescaya Allah Ta'ala akan mengurangkan semangat dia dalam ibadah. Untuk amal tu dah kendor, dah tak ada kekuatan untuk nak banyakkan amal sebab memikirkan soal keduniaan. Sambung, Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang tidak memandang dunia dengan perasaan cinta dan nafsu adalah orang yang memandang seluruh isi dunia akan hancur. Kenapa orang tu tak ada syahwat dengan dunia, tak ada nafsu dengan dunia? Sebab dia tahu nilai dunia tu rendah. Kenapa seorang tu tak ada feel dengan dunia? Sebab Allah memberikan kefahaman betapa rendah hinanya kedudukan dunia itu, dan ia pun akan mati. Dan siapa yang memandang dunia akan hancur, bahawasanya dialah orang yang memahami akan kedudukan dunia tersebut. Dan siapa yang memandang dunia dengan pandangan cinta, itu tanda ilmu yang dimiliki adalah tidak bermanfaat. Pandang dunia, wow. Kalau ahli ilmu, kalau pandang kita dipandang kita tu 2 kali, ini ilmu masalah. Ilmu ada tapi manfaat tak ada. Kalau ada ilmu, kemudian lalu tengok bangunan rumah sekali, waduh 3 tingkat, sudah pandang dengan feel macam tu, ilmu yang dimiliki tidak ada manfaat. Banyak saja tapi tak ada manfaatnya, lebih baik sikit ada manfaat. Maka ulama mengatakan di antara perlu kita rendahkan pandangan kita, jaga pandangan kita adalah tidak melihat dunia dengan pandangan takjub. Itu kena jaga mata. Di antaranya jangan tengok perempuan, jangan tengok aib orang, jangan cari-cari aib orang walaupun tutup, jangan cari, jangan melihat kemaksiatan orang dengan pandangan meremehkan. Di antaranya adalah memelihara mata tak melihat dunia dengan pandangan takjub. Sambung, Imam bin Al-Harb, Imam Ahmad bin Al-Harb rahimahullahu ta'ala berkata, dunia pelik dengan 2 jenis manusia. Dunia ni pelik. Dunia tu pelik dengan 2 jenis manusia ni. Pertama, manusia yang dibuai di atas tempat tidurnya. Manusia banyak tidur. Dunia pelik, aku akan telan kau boleh tidur lagi, tak sibuk dengan amalan lagi, pada aku ketelan kau duduk dalam perut aku, pada boleh sibuk tidur lagi. Yang kedua, dunia akan pelik dengan manusia yang melembutkan tempat tidurnya dan berkata bumi kepadanya, wahai anak Adam, apakah kamu tidak mengingat umurmu yang tidak panjang dan kamu nanti akan mempunyai tempat tidur yang dalam keadaan sederhana atau dalam keadaan sempit, iaitu di dalam kubur. Pelik dengan orang yang banyak tidur dan pelik dengan orang yang melembutkan tempat tidur. Tempat tidur tu apa? Tinggi ni dia punya tempat tidur. Janganlah. Lebih baik tidur toto saja. Dunia tu akan pelik. Boleh dia nak melembutkan 3-4 tingkat punya tempat tidur tu, punya tilam tu bertebal macam ni. Dunia akan pelik kepada dia. Sedangkan kejap lagi dia mati, dia akan tidur dalam tanah dalam keadaan apa pun tak ada, bantal pun tak ada, tilam tebal pun tak ada, dia duduk dalam keadaan tanah dengan keadaan tak ada apa pun. Yang hanya bantu dia amalan salih dia. Sambung. Kalau fikir akhirat tu, sebab tu Sayyidina Ibrahim An-Naqai atau Sayyidina Ibrahim At-Taimi, wallahu a'lam, antara tabi'in inilah Ibrahim An-Naqai atau Ibrahim At-Taimi tu, kalau
duduk mana pun tak akan sandar. Kau orang tanya dia kenapa tak sandar, dia kata mana ada istilah santai-santai di dunia. Santai tu hanya akhirat saja. Kalau aku duduk sandar macam ni, ini sudah santai ni, tak boleh ni. Santai hanya nak kenalkan erti santai tu hanya di akhirat saja. So dunia tu pelik dengan orang yang banyak tidur dan orang yang mempercantikkan atau mempertebalkan kondisi tempat tidur dia tu. Kenapa kena menjadi macam tu? Apa yang kesan tak baik? Dia susah nak bangun, kerja nak tidur je. Apa lagi macam saya ni, tak ada kerja kan, free, banyak tidur nanti kalau tebal. Lebih baik tidur toto tu okey lah, ataupun tidur bawah tu okey lah. Tidur bawah bagi tebal kecil. Ya kalau mungkin nipis sangat pun dia tak boleh juga. Dia sakit pinggang, dia kata okey lah, tak apa lah, boleh tebal sikit, tapi jangan tebal sangat. Kadang tu syahwat saja, kena banjarkan diri saja. Untuk bersenang-senang itu lebih baik ditinggalkan. Kemudian yang seterusnya, yang ke-11, Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala berkata, sesiapa yang pandang dunia dengan perasaan cinta, maka hatinya akan terhijab hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir tu tak ada zawuk, ataupun zikir tak ada kemanisan, kerana terhijab hatinya dengan Allah, kerana hatinya ada hubbud dunia, cinta kepada dunia. Sambung. Nabi Isa alaihi salam lalu pada satu kuburan dan beliau mendengar dari dalam suara mengatakan, berapa banyak badan yang sihat, wajah yang cantik, lidah yang fasih, akhirnya ditempatkan di ruangan penyesalan dalam keadaan sambil menjerit-jerit. Apa ramai orang kan. Sebab tu Sayyidina Abdullah bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, berapa banyak orang yang tergelak-gelak, terbahak-bahak, berapa ramai orang sibuk dengan makanan yang hebat, sibuk dengan keduniaan yang mewah, sedangkan dia adalah bahan dalam api neraka Allah. Moga Allah Ta'ala pelihara kita, amin. Tengok berapa banyak badan yang sihat, hebat, ada pangkat, cantik wajah dia, lembut kulit dia, handsome, akhirnya ditempatkan di tempat penyesalan, di tempat yang menjerit-jeritnya manusia, yakni di kubur. Fikir-fikirlah, kehidupan kita akan datang, kejap lagi mati, apa persiapan kubur, bagaimana kubur kita. Ini renungan. Yang seterusnya, Ahmad bin Harb rahimahullah mengatakan, sungguh aku melihat kita begitu mudah berfikir mencari tempat teduh untuk menghindari dari panas matahari, daripada kita tidak pergi ke syurga untuk menghindari panasnya api neraka. Ini ayat bagus ni, saya ulang balik. Ayat ni bagus ni. Sayyidina Ahmad bin Harb ni tabi'in rahimahullah berkata, sungguh aku melihat kita begitu mudah berfikir mencari tempat teduh untuk menghindari panas matahari, daripada kita tidak berfikir untuk pergi ke syurga untuk menghindari panasnya api neraka. Kita tu fikir macam mana nak elak daripada panas matahari, nak teduh macam mana, kena ada bangunan yang besar, baru panas tak dekat dengan bumbung, kena bubur aircon. Untuk elak daripada panas dunia tu kita banyak berfikir, banyak renung. Pada saat je hidup di dunia, tapi berfikir untuk ke syurga, elak daripada panas neraka, tak pernah kita fikir pun. Rumah kan, maksudnya rumah lah di antaranya kan. Rumah kan elak daripada matahari. Rumah aku macam mana kena besar. Untuk apa? Elak daripada matahari. Elak daripada matahari kamu bangunkan bertingkat-tingkat untuk elak matahari. Amalan kamu nak ke syurga, elak daripada neraka bertingkat-tingkat lah. Cuba muhasabah. Sambung. Yang seterusnya, jagalah penglihatan mata, jangan sampai memandang dunia dengan perasaan cinta dan menafsu. Moga Allah SWT menjaga penglihatan mata kita dan hati-hati kita, amin. Okay. Sambung. Abu Waqid Al-Laisi rahimahullah berkata, kami telah susah payah dalam beramal dan kami tak menemui amalan akhirat yang lebih besar daripada berpada-pada terhadap dunia. Amal paling besar. Yang ke-16, mengenai kisah Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah mendengar orang berdoa tentang redha dengan syurga. Sayyidina Malik bin Dinar tu mendengar satu orang berdoa, seorang pemuda berdoa, Ya Allah, permudahkan akhirat saya, Ya Allah, jadikanlah syurga saya kecil pun tak apa, Ya Allah, daripada aku hindar daripada neraka-Mu, Ya Allah. Habis tu kata Sayyidina Malik, baik, kamu berdoa akhirat macam tu, biarlah kamu di dunia pun macam tu juga. Maksudnya biar di dunia kamu kecil saja rumah kamu, atau apalah, hindar daripada amalan-amalan maksiat, macam tu juga. Kamu jangan minta akhirat je macam tu, pastikan dunia kamu pun macam tu juga. Itu maksud Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah. Sambung. Himad bin Zaid rahimahullah berkata, tidak ada yang dapat membuat iblis sakit
susah melainkan seorang itu berpada-pada terhadap dunia. Orang kalau berpada-pada terhadap dunia itu setan garu pula. Oh, setan tak duduk senang tu dengan orang yang berpada-pada terhadap dunia. Sambung. Nabi SAW bersabda, kalau dunia Allah Ta'ala ciptakan sekiranya ada nilai hanya sebelah saja sayap nyamuk, nescayalah Allah SWT tak akan berikan hatta sekiranya walaupun seteguk air kepada orang-orang kafir. Nak diberitahu pada hadis ni bahawasanya dunia ini tak ada nilai. Biarlah disibukkan dengan orang kafir membangun bangunan rumah yang mewah dan sebagainya, berlumba-lumba dengan kekayaan, kita berlumba-lumba dengan memberi infak, banyak bersedekah. Sambung yang ke-19. Semua ada 32, 19 baru. Saya baca cepat-cepat, saya tak kupas banyak. Abu Hazim rahimahullah berkata, sesiapa yang mengatakan bahawa dia mencintai Allah padahal ia mencintai dunia, nescaya ia digolongkan ke dalam orang yang berdusta. Kerana syarat mencintai Allah mesti membenci setiap yang dibenci oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dunia. Orang yang mendakwah dia mencintai Allah, kemudian mencintai dunia, kerana dalam hati insan, qalb, dalam hati seorang mukmin tak akan boleh ada Allah dan dunia tu, tak akan boleh, tak akan bersatu, tak akan berpadu, tak akan boleh setara, tak akan boleh. Maka barang siapa mendakwah dia cinta kepada Allah tapi dia sibuk dengan kekayaan, bangunan, kehebatan dunia, maka bohong. Sebab apa bohong? Kerana Allah membenci dunia. Kalau kamu mencintai Allah, apa yang dibenci oleh Allah pun kamu akan benci nanti. Sedangkan Allah SWT melaknat dunia, membenci dunia. Sambung. Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala berkata, telah sampai kepada kami khabar bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, sesungguhnya sesuatu yang aku ciptakan daripada dunia ini dihina, iaitu apabila syahwatnya berada di atas, mengatasinya taat dia kepadaku, sehingga aku haramkan mendapat kelezatan ketika ia bermunajah kepadaku. Satu orang yang sibuk dengan keduniaan, dia sibuk dengan syahwat, keinginan dunia lebih berbanding dia taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu Taala akan cabutkan, atau Allah Taala hijab, Allah Taala tak akan bagi kelezatan dia bermunajah kepada Allah. Ini yang ditakuti oleh golongan sufi, orang tasawuf takut ni. Kerana hati dia virus lebih bahaya daripada corona ni, hubbud dunia ni. Kalau masuk dalam hati, sudah hilang kelezatan hubungan dia dengan Allah. Maka Maulana Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, berada di dalam neraka lebih baik berbanding di dunia daripada tak zikir kepada Allah. Berada di neraka lebih baik duduk di dunia tak berzikir kepada Allah. Kerana orang berada di akhirat kan akan zikir, ya Allah, ya Allah, maka itu lebih lezat. Itu pandangan secara rohani Maulana Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah. Apa yang kita nak? Ingat pada Allah kan, dalam keadaan penuh nikmat, penuh kelezatan, itu yang kita nak. Hari ini kita sebut nama orang kaya nikmat. Apakah kita sebut yang maha kaya, yang menciptakan segala sesuatu, memiliki kenikmatan sedemikian? Muhasabah. Allah. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah, tabi' ini masyhur juga, berkata, segera bertaubatlah. Faham betul ni? Segera bertaubatlah atas dosa di mana manusia banyak meninggalkan bertaubat dosa ini. Segeralah bertaubat atas dosa yang mana dosa ni banyak orang tak mau taubat, iaitu mencintai dunia. Kerana dunia akan mencintainya pula sehingga mereka akan menyembahnya. Maksudnya mereka menyembah dunia, iaitu sibuk dengan hal urusan dunia sehingga tak ada masa untuk muamalah, menghubungkan diri kepada Allah SWT. Sihir dunia tu bahaya. Dia akan buat kita tu khayal dengan dia je sehingga lupa dengan yang lain. Kadang dengan anak pun tak ada masa, dengan isteri pun tak ada, sibuk dengan dunia. Moga Allah pelihara kita, amin. Ni dah sambungan dia tu. Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah berkata, berhati-hatilah kamu terhadap sihir, yang mana sihir ini telah menyihir banyak hati-hati para ulama yang banyak ilmunya, dan boleh melupakan Allah Ta'ala, iaitu sihir yang berupa dunia. Moga Allah Ta'ala pelihara. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mencintai dunia merupakan kepala bagi segala kesalahan. Sambung. Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah Ta'ala berkata, di antara manusia, mereka menjadikan dunia sebagai pinjaman sehingga ketika mereka pergi ke akhirat dalam keadaan ringan. Hati satu orang yang ada pada akhirat, ketika dia nak meninggal, diseronok, padahal hati dia ada akhirat. Tapi satu orang hati terpaut dengan dunia, ketika nazak dia nak tinggal dunia, pedih ni. Moga Allah pelihara hati-hati kita, amin.
Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dunia akan menjauh daripada dia. Dan apabila orang tersebut lupa zikir pada Allah, nescaya Allah Ta'ala nescaya orang yang lupa zikir pada Allah, nescaya dunia akan merangkul. Maka di antara amal supaya elak daripada tipu hati, tipu daya dunia, hati yang suka pada dunia, hati yang terpaut dengan dunia, hati yang begitu selera dengan dunia, adalah banyakkan zikir, khususnya zikir la ilaha illallah. Menafikan kehidupan dunia, kehebatan orang kaya, kehebatan kekayaan, kehebatan kenderaan, kehebatan orang yang menghormat kita. Nafikan la ilaha illallah, kesemuanya Allah. Baru ada feel zikir dalam hati. Sambung yang seterusnya 26. Nabi SAW bersabda, siapa yang memasuki pagi hari dalam keadaan tubuhnya sihat, dia memiliki perjalanan musafir yang selamat, dia ada bahan makanan pokok pada hari tersebut, maka seolah-olah dunia menjadi miliknya. Faham hadis ni? Rawahu Nabi SAW bersabda, siapa yang memasuki pagi hari dalam keadaan dia itu sihat, dia musafir, dia alhamdulillah dia selamat, dia ada bahan makanan pokok. Fahami betul, bahan makanan pokok yang sederhana pada hari tersebut, maka seolah-olah dunia menjadi miliknya. Milik tu, dunia milik dia. Cukup dengan macam tu saja. Sekiranya siapa yang nak lebih daripada hadis tadi, maka perasaan hati dia senang, seolah-olah dia ada dunia yang kecil saja, padahal kekayaan semua ada, tapi perasaan dia tu dalam keadaan hati yang gelisah. Ibnu Ju'shum, Nabi sambung hadis ni ya. Riwayat apa saya cakap? Sambung hadis ni. Ibnu Ju'shum, Nabi SAW kata pada Ibnu Ju'shum, cukup buatmu sebahagian dunia, iaitu apa yang menghilangkan rasa laparmu, boleh menutup auratmu. Jika ada pakaian yang kau pakai, itu sudah cukup. Jika ada haiwan tunggangan ataupun kenderaan di sebelah sekarang yang kamu kenderai, dah itu cukup baik. Sesungguhnya sepotong roti, air tawar dan pakaian yang menutupi bahagian atas kain itu akan diperhitungkan di akhirat atasmu. Rawahu Ibnu Hibban fi kitab Rawdatul Uqala. Dalam kitab Rawdatul Uqala, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Simple je dunia ni. Nanti kenapa hati tu resah? Kalau nak dilebihkan dan urusan lain-lain tu, hati tu akan resah nanti. Yang seterusnya, Abu Hatim rahimahullahu ta'ala berkata, aku pernah melihat, Al-Imam Ibn Hibban sebut dalam kitab Rawdatul Uqala, Abu Hatim tu Ibn Hibban berkata, aku pernah melihat tulisan di sebuah batu yang berbunyi, hidup ada dua rasa, manis pahit. Masa ada dua macam, kadang senang, kadang susah. Ucapan ada dua jenis, kadang kata-kata yang kotoran, kadang-kala ucapannya adalah mutiara. Manusia ada dua kategori, satu hina, satu mulia. Hari-harimu pula ada dua, kadang baik, kadang buruk. Siang akan tergelincir dan malam akan hilang. Begitulah zaman dijalani oleh orang-orang terdahulu. Setiap tahun semua akan jalani kehidupan begitu sehingga akhirnya dia akan mati. Tu je lah dunia, ada apa dunia ni? Orang kalau pandang dunia tu, selera untuk hidup lama kat dunia tu tak ada, serabut sajalah. Hidup lama lagi serabut. Pelik yang ada orang tu bernafsu dengan dunia tu. Seterusnya, banyak ingat mati termasuk memutuskan angan-angan terhadap dunia dan menimbulkan angan-angan terhadap rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala serta dalam beramal. Banyak ingat mati tu, angan-angan perihal dunia tu tak ada. Nanti 10 tahun aku naik kereta ni, nanti 20 tahun aku ada bangunan ni, aku jalan orang cium tangan aku, kemudian aku masuk TV, orang kata, orang hormat aku, orang viral aku. Uish, macam ni macam best je hidup ni. Uish. Kemudian aku jalan, aku famous, orang cerita kat Facebook, aku tengok, orang cakap pasal aku, uish, the best je ni. Kemudian orang kata, aku ni hebat. Kemudian aku masuk urusan agama sikit lah, nampak-nampak macam ada solat sikit, pakai kain sikit, orang jalan, orang kata aku ni, macam best ya. Nak menghilangkan ni, zikrul maut, banyak ingat mati. Bila banyak ingat mati, dia angan-angan apa? Angan-angan nak dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka itu terbaik. Nah, Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, kenikmatan hidup adalah meninggalkan panjang angan-angan. Itu nikmat hidup. Kalau ada hati senang. Dia memikirkan 20 tahun akan datang, padahal mati dia lagi 20 saat. Rugi tak?
rugilah, bodoh lah orang macam ni. Maka orang yang hidup daripada nikmat adalah tidak memiliki angan-angan panjang. Orang yang memiliki angan-angan tu 20 tahun macam mana dia macam ni, tak tenang. Maka orang yang tenang tak memikirkan masa akan datang, ibadah cukup time mati, dan dia harap mati ketika ibadah. Nak tahu orang yang mati macam mana, tengok dia hidup macam mana. Dia hidup dengan ketaatan, mati dia macam tu lah. Kalau dia sibuk dengan keduniaan, mati dia pun dengan keduniaan. Biasa kita tengok orang ada jawatan, akhirnya dia mati dengan jawatan dia juga. Kalau orang yang memiliki kekayaan, dia mati pun dengan kekayaan dia. Imam Ibn Hibban meriwayatkan kisah seorang perempuan Bani Israel. Bagus yang perempuan ni ibadah. Kemudian ketika dia nak buka puasa, hati dia tu tak nak buka puasa. Hati dia tu tak ada feel nak buka puasa tu, tak ada feel. Akhirnya dia salat, ketika sujud dia mati ketika itu. Sebenarnya Allah nak husnul khatimah dia. Allah nak matikan dia ketika sujud. Maka perantaranya adalah keinginan untuk makan, tak ada buka puasa kot. Lapar, segera berbuka sepatutnya. Tapi hati untuk berbuka tu tak ada. Tiba-tiba hati feel, ya Allah, aku nak sujud pada Engkau ya Allah. Kau nak makan? Ya Allah, aku solat dulu ya Allah. Solat, sujud, malaikat Israel datang, mati. Maka dia tu hidup dengan Allah, maka mati pun ketika mendekatkan diri pada Allah. Moga mati kita pun macam tu juga. Amin. Amin. Sibuk dengan kekayaan, harta, berangan-angan mati sujud. Banyak taubat lah. Nah, yang seterusnya Sayyidina Shaddad bin Aus dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah. Sayyidina Shaddad ibn Aus yang saya tadi sebut dari cerita tu, yang dia kali sana kali sini tak boleh tidur. Dia kata, ya Allah, neraka tak ada curi tidur saya, ya Allah, nyenyak tidur saya, tak ada feel tidur, tak ada aneh. Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala dia berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, ya Shaddad, jika engkau melihat orang-orang telah menumpukkan emas dan perak yang begitu banyak, maksudnya harta yang banyak. Kalau kamu tengok zaman yang mana zaman tu sibuk dengan penumpukan harta, maka timbulkanlah kalimat-kalimat ini atau doa ini. Kamu doa dengan doa ini supaya Allah pelihara kamu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak. Apa doanya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu ya Allah kemantapan dalam urusan agama ini dan keteguhan di atas hidayah atau petunjuk, dan aku mohon padamu ya Allah perkara-perkara nescaya akan datangnya rahmatmu ya Allah, dan perkara-perkara yang menyebabkan turun ampunanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang berpada-pada dengan dunia. Nah, mengenai berhati-hatilah ketika bercampur dengan orang kaya. Saya sebut ke? Bukan. Siapa sebut? Nabi SAW. Nabi sebut, jangan duduk bergaul dengan para-para orang yang memiliki jawatan kekayaan. Apatah lagi kita yang ada ilmu macam ni, lagilah besar punya aib kalau kita duduk bersama dengan mereka. Di antaranya adalah kita akan ada, ini saya bagi sikit tahu saja, saya bagi. Sebenarnya saya tak belek langsung, tak ada masa. Banyak sangat. Saya kalau boleh ada lagi kitab-kitab tu kat bilik pun ada tu. Kalau boleh ada semua saya nak bagi pembahasan. Tapi tengok yang memudahkan, tak rumit, saya tak bagilah kan. Di antaranya adalah supaya kita pun ada keinginan untuk menjadi kekayaan macam dia. Itu nanti ada sifat macam tu juga. Pada kita ada ilmu, kita tahu mudarat ada harta yang banyak tu macam mana. Tapi kerana duduk dengan mereka sehingga dia punya sihir dunia kuat, melupakan hadis-hadis, ancaman ayat Al-Quran mengenai orang yang memiliki harta yang banyak. Feel tu kita tak ada, nak jaga tu. Maka ilmu macam ni kena sentiasa dibicarakan, sentiasa kena ingat, sentiasa kena muntalaah balik. Kerana kalau tak muntalaah, tak datang majlis macam ni seminggu 2 minggu lupa dah. Dunia main balik. Sihir dia main balik. Sungguh saya cakap, kalau ahli ilmu mungkin bagi saya mudah lah, sebab dia kan muzakarah, hari-hari dia baca kitab, feel dunia tak ada lah, dia tahu dia baca kan. Tapi kalau orang awam biasa, tapi ahli ilmu pun disihir kuat juga. Macam Sayyidina Malik bin Dinar kata lah, orang alim pun kena juga. Apatah lagi kita yang bukan alim. So majlis-majlis macam ni saya harap carilah
ada kat mana-mana, cari kan, kalau mungkin ada di YouTube, dengar macam ni, sebab inilah akan menghalangkan kelezatan hubungan kita dengan Allah. Apa kita nak hidup di dunia melainkan sembah Allah Ta'ala dengan hati yang penuh kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada soalan? Tak ada, nanti tanya soalan lain lah. Dan nanti tolong ambil kitab, kasih kitab tu, Lawaqih Al-Anwar, terjemah dia cahaya atas cahaya, kitab warna kuning tu, sebelah Hidayatus Salikin, kitab hijau tu, sebelah dia, sebelah bagaimana tu ayat tu, tu cahaya atas cahaya, Lawaqih cahaya suci, betul Lawaqih Al-Anwar. Okey, pembahasan sampai sini sahaja. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Allah tak bagi kena kanser, Allah matikan mengejut. Tengah bawa kereta mati mengejut, tengah berjalan mati mengejut, tengah main golf mati mengejut, tengah berzina mati mengejut. Masuk surat khabar, tengah berzina mati mengejut. Ada sahabat kita Allah bagi kena kanser, bersyukur pada Allah. Awak kena kanser, bersyukur, alhamdulillah.